3, 1. Belum ada orang ya tuh tentang ini. Kalau macam karena bagi gift kan kau apa aja? Thank you giftnya. Macam belum pernah lagi dapat. Selalu bilang Ada. tapi yang Oh. tengok. Iya. Kalau saya bagi. Iya, nampak dia punya. Siapa? Nampak misalnya kan ikan baru, ikan lama. Macam saya jauh sikit masuk. Oke. Nah. Episode berapa nih? Liza. Hai Liza. Pampang. Oh, ini nama dia. Cucu nenek. Claire. Oke, kita sebut-sebut nama dulu lah sebelum kita. Iya. Sementara menunggu yang lain. Kita menunggu dulu. Kita baini. Ya, kita baini. Mimi. Apeng. Siapa lagi? Kuzaini. Siapa lagi itu Sharon? Kita ada Diana. Hai. Siapa lagi di sini? James. Tepas. Nasib bukan tapai. Diana. Hai Diana. Balik-balik masuk bisa nampak sudah. Siapa lagi? Naila. Oke. Kamu dengarkah suara kami jelas juga? Ya. Miss Rose, nyaris ada ayu sedikit lah kan Sharon? Ya, Ayu suaranya. Ayu sedikit suara saya. Sebab macam mau batuk-batuk sedikit saya ini tahu. Biasa Kami akan kongsikan sebentar lagi ya, kan. betul. Kuzaini jelas, terima kasih. Jelas. Thank you. Oke, suara jelas dia cakap. Terima kasih Kavian. Oke, selamat petang dan selamat datang lagi ke program kami Titap Jabatan Penerangan Negeri Sabah yang berlangsung setiap hari Rabu 2.30 petang. Yes, seperti biasa kami akan bersiaran langsung pada hari Rabu. Nah, macam yang Sharon kongsikan tadi. Dan saya dan juga Sharon memang akan sentiasa bersama dan menemani Anda pada 2.30 petang hanya di TikTok @Capen_Sabah. Yes, Saya gitu. Ada lagi. Gitu. Jadi kami akan kongsikan mengenai mengenai ramalan cuaca, Hujan lebat berterusan beberapa hari yang akan mengakibatkan kejadian banjir di kawasan rendah dan juga berhampiran sungai. Jadi sekiranya hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan luruan ribut, risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih ekstrim. Jadi sudah semestinya orang ramai dinasihatkan untuk bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh dan sentiasa pekah terhadap maklumat, nasihat, amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui medium sebaran rasmi, yaitu di web www.met.gov.my ataupun di aplikasi My Cuaca dan juga media rasmi Met Malaysia. Dan semestinya Jabatan Penerangan Negeri Sabah kami sentiasa mengkongsikan juga mengenai keadaan cuaca ataupun ramalan-ramalan cuaca kepada kamu orang. Gitu. Betul. Maxon ketawa dia si Maxon Colin James nih. Lucu kan? Tiba-tiba. Sempat lagi dia. Oke, seterusnya Sharon. Iya, macam yang kita tahu kalau sudah hujung-hujung tahun ni kan memang dia punya cuaca ni memang tak menentu lah bah. Macam yang baru-baru ni kan bikin kita takajut juga. Betul. Tiba-tiba. Tiba-tiba hujan lebat. Jadi kiranya bulan ni adalah musim banjir lah bahkan untuk berjaga-jaga lah. Memang kita tahu setiap hujung tahun memang senantiasa hujan. Jadi orang ramai dinasihati agar sentiasa peka dengan arahan semasa dari pihak berkuasa. Lepas tu sentiasa mengambil langkah-langkah penjagaan kesihatan sendiri seperti yang dikongsikan secara bersiri bagi mencegah penyakit-penyakit yang sering terjadi semasa musim banjir. Jadi contohnya elakkan bermain dengan air banjir bagi mengelakkan risiko jangkitan kuman berpenyakit, jangkitan kuman kencing tikus dan meloodosis. Susah betul sebut. Yang ditularkan melalui air banjir yang tercemar. Jaga keselamatan dan cegah sebelum terlewat. Seterusnya apa lagi Sande? Risiko. Dan risiko penyakit bawaan banjir juga seperti keracunan makanan, cirit-birit, hepatitis A, sakit mata tahun, demam, leptospirosis. Leptospirosis. Sebutan Jadi jaga kebersihan diri Anda
makanan dan juga persekitaran lah Pun pula. boleh. Boleh juga, dan persekitaran di sekeliling Anda. Kalau ada apa-apa yang berlaku terhadap diri Anda, segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami seperti demam, terutama syirit-birit, muntah-muntah, dan lain-lain masalah kesehatan. Mesti kita Betul, berjumpa dokter. iya. Jangan lagi kamu bilang nanti sejak masih boleh nih makan Panadol, nggak boleh. Dia begini, Sharon. Masih lagi. Dah juga dah jumpa dokter. Mesti Awas, terus jumpa mesti sebab mau jumpa. ya Tengok. jangan main-main yang kalau yang air banjir yang Betul. sebenarnya bahaya pula kan, Betul, terutamanya kita kadang-kadang ialah kita sibuk macam kasih pindah-pindah barang, tapi kita tidak sadar yang di kaki kita sebenarnya ada luka kecil kan, betul. terus macam infection lah Infection. orang bilang sebab takutlah air kan. banjirnya kotor Betul. kan, gitu. Oke, selain itu ada tips bersedia hadapi banjir. Dapatkan maklumat semasa tentang bencana. Ini balik-balik so kami cakap sentiasa dapatkan maklumat, itu penting untuk kita bersedia Ya, lebakan betul. begitu. Lepas tu pergi ke tempat tinggi dan selamat dan jauh dari kawasan lapang, sungai ataupun longkang. Sentiasa bersedia dengan peralatan kecemasan jika diarahkan untuk berpindah. Pastikan kanak-kanak tidak bermain di air banjir dan tidak berada berdekatan sungai, longkang ataupun lombong. Pastikan ada sistem amaran banjir di kawasan anda. Dapatkan maklumat banjir terkini di kawasan anda serta pusat pemindahan dan pusat bantuan. Periksa semua saluran air, parit supaya tidak tersumbat. Periksa semua saluran kumbahan dan pastikan bertutup rapat. Simpan air bersih dan letakkan di tempat tinggi. Yang paling penting, kalau kita macam kita dapat maklumat sudah kan, yang mau sudahlah orang bilang, terus kita pergi tutup semua switch elektrik, injap utama air dan gas. Bawa masuk semua perabot perkakas di luar rumah. Alihkan peralatan elektrik ke tempat tinggi dan yang paling penting, simpan dokumen penting dalam bekas kalis air dan bawa bersama jika perlu berpindah. Ada lagi Sande, apa yang jangan buat masa banjir dia bilang. Jangan buat. Jangan buat semasa banjir adalah seperti hampiri pepasangan elektrik seperti pencawang ataupun bilik switch elektrik dan berada di lokasi talian elektrik terputus. Awas di sana kamu takaran. Jangan Pegang pergi. tiang struktur yang menyalurkan elektrik dan alih baiki tiang tumbang ataupun talian elektrik putus. Sudahlah banjir. Iya. Tapi kasih alih-alih lagi. Jangan Sia-sia. kasih alih. Iya. Takaran. Takaran. Kalau orang Bahaya. sama bilang takaran. Takaran. Jadi Ya. hati-hati sentiasa. Betul. Jadi ini juga merupakan panduan penjagaan kendaraan musim banjir kami kongsikan kepada kamu orang, antaranya parking kendaraan di tempat selamat di kawasan tinggi dan tidak mudah banjir. Betul. Kalau sudah tahu macam akan bakal banjir, cepat-cepat Ya. alihkan kereta. Kedua panduan, lepas tu pandu perlahan dalam banjir kerana memandu laju boleh menyebabkan tayar hilang cengkaman. Awas. Awas. Pandu-pandu. Sekali kau tengok sana, kau di situ juga. Tayar sudah sana. Macam mana itu? Bahaya. Jadi bahaya. pandu perlahan-lahan. Lepas tu tutup exhaust sebelum banjir mencapai exhaust kenderaan dan periksa paras air, periksa keadaan kenderaan selepas banjir surut untuk menilai kerosakan sama ada air banjir dalam menenggelamkan keseluruhan kenderaan ataupun memasuki bahagian enjin dan sebagainya. Betul. Dan cabut terminal bateri, tanggalkan terminal bateri dan keluarkan dari kereta agar tidak berlaku litar pintas. Jangan hidupkan enjin, jangan sesekali hidupkan enjin kenderaan kerana berpotensi berlaku litar pintas. Dan periksa enjin dan juga gearbox, periksa batang celup kenderaan. Jika melebihi amount sepatutnya bermaksud enjin sudah memasuki air. Lepas tu keluarkan petrol dan disarankan untuk keluar petrol yang telah bercampur dengan air. Dan cabut dan keringkan komponen kenderaan. Tapi yang paling penting untuk keselamatan kita, kalau tempat tersebut banjir lah kan Sharon, Betul. lebih baik jangan limpas lah. Jangan limpas. Jangan ya. sama sekali limpas dan paksa diri Anda untuk limpas. Seperti macam saya minggu lalu, saya kongsikan sedikit pengalaman saya mengenai minggu lalu yang kita tiba-tiba naik air, saya pun cepat-cepat balik. Sekali saya didamai waktu itu, saya coba untuk Kau limpas kah? ayo. Paksa diri. Saya tidak paksa lah. Tidak juga lah. Itu nampak masih boleh limpas, tapi ada satu tempat tu betul-betul tidak boleh limpas. Terus kau gustan deh. Saya gustan dan saya berhenti di tempat yang tinggi. Menunggu Syukur. di sana. Itu pintar. Jadi Awas, kita jangan, kalau kita nampak macam bully nih, tapi janganlah. jangan Untuk paksa. keselamatan jangan paksa. Saya ada nampak juga kereta yang limpas-limpas habis dia punya number plate. Nah, Hilang. kan. Jadi orang bilang bagus bersedia dan berjaga-jaga sebelum rugi sendirilah. Betul-betul. Rugi sendiri.
Oke, dari segi harta ataupun nyawa sendiri. Kan, Jadi nah. elak Ya. dulu. Itu yang kita kongsikan Mantap, mengenai dia bilang. banjir lah kan. Iya, betul. Cantik makeup, dia bilang terima kasih. Terima kasih, Gergabi. Oke, seterusnya Sharon. Oke, seterusnya, ini tadi kami kongsikan pasal info-info dan tip-tip banjir. Dan ini kali kami mau kongsikan karnival pula. Ini kali kita ada karnival 3K Ushwan 2024 Anjuran Persatuan Pembangunan Usahawan Wanita Luar Bandar Sabah dengan kerjasama Majlis Perbandaran Penampang. Bila tu 7 dan 8 Disember, Sabtu dan Ahad, macam hujung minggu ni kan. hujung minggu ini. Di Buhawan Square Penampang. Mana orang Penampang? Awas, Okey, gini, awas. mana Okey. orang Penampang? Adakah orang Penampang? Respon dulu. Saya. Saya. Berlaku Okey. pula di sini. Okey, ada apa di sana tu? Kita ada booth tradisi, kita ada booth agensi kerajaan, jualan kraft tangan, pertandingan tarian, pertandingan mewarna kanak-kanak, demo menjahit bakul dan kraft tangan, ada food truck, berbagai aktiviti menarik dan juga ada tiket pengunjung bertuah. Dan of course kita ada artis jemputan iaitu Reki Mara, Enza Vera dan Maldini Sydney. Ya, jadi itu dia. kamu orang lepaskan peluang pergi ke Buhawan Square Penampang pada hujung Iya. minggu ini. Dan kami mau kongsikan juga mengenai pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yaitu fakta kanta lekap. Alamak, tutup Itu mata apa dulu. orang panggil tu? Contact lens. Contact lens. Contact In lens. English we call contact lens. Yes. Jadi sebagai pemakai kanta lekap ni, kita semua tahu praktikalnya ya untuk kehidupan seharian, untuk cantik ataupun Betul, sudah macam seperti- saya lah, ni hari lah. ataupun yang ada rabun begitu kan, kamu Ya, orang pakai rabun, bah, apa tu kanta lekap kan. Jadi pastikan selalu mencuci tangan sebelum kamu orang Betul menyentuh ni. kanta. Lepas tu gantikan larutan setiap hari dan elakkan menggunakan air biasa untuk mencuci kanta. Contoh, Tidak boleh tu. ambil cuci di Ya, tidak boleh. Dia ada air yang khas. Bukan sana kau dipakai. Ya. Cuba kamu try, jangan berani-berani try, bangkak mata nanti. Jangan. Lepas tu jangan pakai kanta lekap melebihi masa yang disyorkan. Betul. Dia ada masa tu, berapa jam saya boleh pakai. Setahu saya jangan lebih daripada 12 jam. kalau Mata tidak, kita pun perlu rehat pedih juga. ya, Ya, kan, pedih pedih. kering macam tu. Dan dapatkan ujian tahap penglihatan, pengukuran kelengkungan kornea dan pemeriksaan kesihatan mata daripada optometris ataupun juru optik berlesen. And then jangan beli kanta lekap daripada juru jual kaunter ataupun melalui internet. Selain itu, dapatkan pemeriksaan selepas penggunaan kanta lekap kerana penggunaan kanta lekap jangka panjang akan mengubah fisiologi mata dan boleh menimbulkan komplikasi. Betul. Itu antaranya lah. Oke, seterusnya Sharon. Okey, seterusnya kita ada sambutan Hari Kesukarelawan Belia Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2024. Percuma kepada semua sukarelawan belia yang berumur 18 hingga 30 tahun. Program blogging sempena sambutan Hari Kesukarelawanan Belia Malaysia Peringkat Negeri Sabah. Tarikh dia adalah 7 Disember, Sabtu ini, tempat di Bukit Kopungit, Kota Kinabalu. Jadi makan minum dan sijil disediakan. Untuk mendaftar sila ke page Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah. Dekat jatuh Bukit Kopong itu di Kepayan sana yang tempat hiking selalu itu. Kan? Nah, datang kamu orang yang para belia, bukan beliau. Ay, kita ini para apa sudah? Oke. Oke, dapat kita sambung lagi balik. Ya. Pesta Kubis Kundasang datang lagi pada tahun ini, Dance for Your Heart volume yang ketiga. Ini kali Kundasang digegarkan oleh coach, instructor dan juga instructor dan Zin yang hebat-hebat, okey. Ketua-ketua lah bani yang tukang mengajar tu kan, pelatih-pelatih yang hebat-hebat dari seluruh negeri Sabah, termasuk Semenanjung, Sarawak, Labuan dan juga negara Brunei Darussalam. Jadi senam aerobik, aerodance, zumba, fuse, latih dan juga K-pop bergabung meletup. Wow. K-pop macam mana lagi? Zumba dia ada Bila K-pop. nih? Dia pada 14 Disember pada minggu-minggu depan jam 3 hingga 6 petang. Wow. Di dataran Pentas. Kenapa bahasa ini? Pentas pun Macam boleh. sudah saya ni apa ni kecantikan bahasa. Kurang sihat sikit kan. Di dataran pentas budaya Kundasang, okey. Iya, betul. Dan ada hadiah cabutan tiket bertuah, ada hadiah pakaian terbaik berpasukan, ada hadiah pakaian terbaik individu. Jadi untuk maklumat lanjut dan juga pendaftaran sila ke page
Pesta Kubis Kundasang. Kau pernah pergi ke Iya, Sharon? belum lagi Sama lah, pernah. sebelum pernah bestnya kan? Iya, tapi Nah. time ini kita belum cuti. Iya, dia pada tapi hari tiap apalah. Sabtu ni Sabtu, kan? betul. Betul. Jadi bolehlah datang Ya, ke Dataran boleh. Pentas Budaya Ya. Kundasang. Okey, seterusnya. Oke, seterusnya kami ingin mengucapkan tahniah kepada semua pemenang kejohanan SEA Under-18 Atlantic Championship 2024 yang sudah diadakan di Stadium Likas pada 28 hingga 30 November bulan lalu. Tempat pertama Thailand, dorang menang sebanyak 14 emas dan Malaysia tempat kedua dengan 10 emas dan Vietnam dengan 8 emas. Seterusnya Indonesia 4 emas, Singapura 2 emas dan Philippines 1 emas. Tahniah kami Ya, ucapkan. tahniah atas semangat kesukanan anda semua pada hari kejohanan tersebut kerana anda menunjukkan semangat yang luar biasa terutama sekali di tempat kita iaitu Malaysia sendiri. Ya, Kita menyokong Malaysia. Malaysia yang mendapat tempat kedua. Ya. Okey, saya rasa itu saja yang kami kongsikan pada hari ini kan Sharon? Ya, betul. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari. Rabu, setiap hari Rabu di 2.30 setengah petang bersama Sunday dan saya Sharon. Jumpa lagi minggu hadapan. Ya, Bye. bye-bye.